Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey guys, hari ni Syuk, kita kenapa berada kat luar ni dengan baju Melayu ni? Dia special sikit lah sebab edisi raya kan. Kita nak bagi kelainan supaya penonton ni dia tak adalah bosan nampak kita duduk kat studio je kan. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow kita orang, boleh follow, link ada sediakan bawah. Dan pada korang yang ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill, boleh tekan di WhatsApp di bawah dan bagi tahu yang korang ada cerita seram nak sampaikan. Baik, jadi kita dah berada kat luar. Dan kali ni kita tak ada kelainan kan. Tapi kita pernah juga buat kat sini. Tapi kita ada tetamu malam ni. Dengar cerita dah Syuk cakap, cerita dia OG. Cerita yang dia sebelum ni preview lah kan kat aku kan. Bila aku dengar, ni kena kongsi. Dia kalau tak kongsi jadi satu kerugian lah kan. Okay. Jadi sebelum tu kita nak berkenalan. Siapa dengan kita sekarang kan. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kenalkan diri sikit. Saya orang panggil Cikgu Mat. Cikgu Mat. Cikgu Mat. Okay. Merupakan seorang guru lah. Pengalaman hampir 15 tahun mengajar. Okay. First time ni kita jemput guru depan-depan. Roni ni. Roni. Sebelum ni pernah juga kan. Tapi ni yang best lah bila cerita depan-depan kan. Orang kata chemistry tu ada. So pertama sekali kita nak ucap terima kasih abang kerana sudi berkongsi bukan datang lah kan. Kita datang sini lah kan. Jadi kita nak ucapkan selamat Hari Raya pada para penonton dan juga pada Cikgu Mat kerana sudi nak bercerita. Kita dah tak sabar habis. Kita nak tahu hari ni Cikgu nak cerita tentang apa? Sebenarnya lebih kepada pengalaman saya lah. Sebelum ni saya pernah bertugas menjadi seorang warden tak lama, hampir 5 tahun di tempat yang lama lah. Di salah sebuah sekolah, boleh saya katakan di selatan tanah air lah. Tanpa saya nak menyebut nama sebenar lah sekolah tu, sebab benda ni melibatkan ramai orang. Dan saya rasa cerita ni pun mungkin kawan-kawan saya kalau ada yang mengikuti channel ni mungkin dia tahu. Dan kisah ni sebenarnya saya sendiri tak nak berkongsi sebenarnya. Saya nak simpan sendiri. Sebab kisah ni memang boleh saya katakan 100% saya alami. Saya rasai, saya nampak. Dan apabila Syuk minta saya nak berkongsi, saya mula berhati jugalah. Akhirnya saya fikir-fikir mungkin kita boleh ambil lah pengajaran di sebalik cerita ni lah, insyaAllah. Faham. Dia sebenarnya dah lama pis aku pujuk. Kali ni dia bila dia kata on, okey, jangan lama kan, kasih jadi. So tanpa buang masa bang, kita mulakan dengan cerita yang pertama. Saya sebenarnya dipostingkan oleh KPM penghujung tahun 2009, dalam bulan 9 macam tu lah. Apabila saya mendapat surat posting tu, saya dipostingkan ke sebuah sekolah ni di selatan tanah air ni. Mula-mula saya rasa agak berat sebab sekolah ni agak jauh daripada tempat orang lah. Dia agak pendalaman. Tapi yang menariknya, sekolah ni dia ada asrama. Dia ada asrama. Sekolah taklah besar sangat, bilangan pelajarnya tak ramai. Tapi apabila saya dapat surat tu, saya terus pergilah. Saya terus pergi. Hari pertama saya mendaftar, saya ingat lagi masa tu cuti sekolah. Dan bila saya berjumpa dengan pengetua sekolah tu,
seperti yang dijangka lah, saya boleh agak. Biasanya guru-guru baru ni daripada pengalaman yang kita dengar pada sini-sini, memang akan ditawarkan menjadi warden. Saya sebenarnya mana-mana cikgu kalau kita tanya berat hati lah nak jadi warden, sebab salah satu komitmen lah kan. Komitmen kita nak jaga pelajar. Masa muda kita, masa tu saya bujang lagi, masa muda kita memang akan habis macam tu je nak menguruskan pelajar. Tapi kalau bab mistik tu saya tak fikir lagi lah. Sebab kita tak ada pengalaman sangat bab tu. Okay, kemudian apabila saya mendaftar pada minggu pertama, saya ingat lagi masa tu cuti sekolah. Macam saya cakap tadi, saya dah jangka pengetua akan tanyalah, berminat tak untuk jadi warden? Saya kata kalau boleh, saya tak nak lagi sebab saya masih muda. Siapa nak jadi warden masa tu? Saya dah tahu kita akan terikat dengan peraturan, dengan sekolah, dengan pelajar dan sebagainya. Tapi pengetua tegas, dia kata warden yang ada tinggal 2 tahun lagi baki nak pencen. Sebelum ni dah diwawarkan pada guru-guru lain, semua menolak. Sebab ratio untuk menjadi warden kepada pelajar masa tu 50 orang untuk seorang warden. Sebab jumlah pelajar asrama tak ramai. Jadi untuk lelaki masa tu seorang warden layak, untuk perempuan seorang warden. Pelajar tak sampai 100 orang. Jadi saya fikir masa tu tak ramai. Okeylah, boleh lah. Tak apalah, saya kata. Boleh lah, saya kata. Tapi saya kata kalau lepas saya, kalau ada guru yang baru, saya cakap pengetua boleh tak gantikan saya? Pengetua kata boleh. Dia kata tu. Okey, kemudian saya setujulah. Saya pun dapat surat. Masa tu minggu pertama memang tak ada budak lagi lah. Masa tu cuti. Saya ingat lagi. Kemudian hari yang sama juga pengetua memperkenalkan saya kepada seorang warden lama. Dia seorang guru senior dan juga imam di tempat tu. Imam dua. Saya panggil dia Ustaz Ahmad, ataupun Imam Ahmad lah. Imam Ahmad ni dia tak friendly. Dia bukan jenis friendly lah, dia macam serius tau. Jadi hasil pada perbincangan tu, pengetua kata bila agak-agak boleh nak tengok kawasan asrama. Saya kata tak ada masalah, tapi hari ni tak sempat. Saya kata hari lain boleh, dalam minggu tu lah. Saya pun tak ingat hari apa. Dipendekkan cerita, pengetua kata okey, kalau awak nak tengok asrama, awak call Imam Ahmad ni. Okey, kemudian buat deal perjanjian jumpa kat asrama. Kemudian beberapa hari selepas tu saya pun call lah. Saya datang. Pada masa tu saya kata dengan Imam Ahmad, kemudian kami berjumpa di asrama lah. Kemudian saya cakap dengan Imam Ahmad, saya kata, Imam, saya tak nak duduk lagi sebab tak ada budak lagi kan. Dia kata okey juga tu. Dia kata tak payah duduk dulu lah, bukannya ada orang, dia kata. Tapi hari tu kalau tak silap saya, dia datang dengan seorang penyelia. Dan penyelia tu saya panggil dia Abang Bad. Dengan Abang Bad. Okey, kemudian saya pun dibawa lah touring sekitar asrama lah. Biasa tu kalau ada warden baru, dia akan bawa tunjukkan kita tempat. Hari pertama dibawa touring tu, saya dah rasa sedikit pelik. Saya masih tak lagi memikirkan benda-benda mistik ni semua. Tak ada langsung dalam kepala otak saya tau. Saya dibawa ke bilik prep, ke kamar pelajar, ke bilik basuhan, ke tandas. Ada beberapa spot waktu dibawa tu, Imam Ahmad cakap dengan saya, kat sini hati-hati tau. Okay, bila saya dah dibawa ke belakang, sampai dekat pondok guard belakang, dia kata hati-hati tau. Sini kau kena hati-hati. Dan saya punya logo, saya tak tanya pun masa tu kenapa hati-hati. Sebab dalam fikiran saya, mungkin keselamatan, biasalah tu. Mungkin yelah ada tempat-tempat yang mungkin licin. Kita bujang kan, kita lurus masa tu, kita tak tahu sangat. Okey lah. Jadi selepas beberapa hari, kalau tak silap saya 2 hari sebelum pelajar nak daftar masuk semula ke asrama, pihak sekolah minta saya untuk masuk. Masa tu saya masuk. Hari yang pertama tu petang, selepas asar, tak ada lagi pelajar yang datang masa tu. Selepas asar, saya masih ingat. Kemudian masa yang sambut saya tu, penyelia Imam Ahmad tak ada. Penyelia berbawa kepada saya, dia kata okey, nak tunjukkan saya pejabat warden. Dekat sana ada pejabat warden. Semasa kami melalui bawah tu, saya dengar asrama tu 3 tingkat. Blok lelaki dengan blok perempuan dia menghadap. Dia menghadap kiri kanan. Dan bentuk asrama tu, asrama lelaki dia seolah-olah macam U shape lah. Bentuk U. Yang perempuan pun U shape. Blok pejabat warden dia berada di belakang sekali. Di tingkat bawah, di belakang sekali. Suatu saya dengan penyelia Abang Bad ni lalu, kami berborak macam biasalah. Dia yang betul saya ingat.
Kalau tak silap saya, lagi berapa meter nak sampai pejabat warden, tiba-tiba boom kat tingkat atas. Okay. Macam orang hempas sesuatu. Saya terkejut, memang saya terkejut. Saya tanya Abang Bat, Abang Bat, bunyi apa tu? Abang Bat tak jawab satu patah pun. Dia diam je, dia jalan je. Saya tanya lagi, Abang Bat, apa tu? Tak apa, ikut je, dia kata. Kemudian, kita tak ada apalah. Tapi saya terkejut lah masa tu. Saya kata, ada orang ke terdetik kat atas ni? Kami terus dekat bilik warden. Sampai kat bilik warden, Abang Bat suruh saya duduk. Kemudian Abang Bat tanya, ada tak Imam Ahmad cakap apa-apa? Saya cakap apa-apa? Tentang asrama. Adalah dia cakap peraturan. Bukan tu, lain. Saya kata lain apa? Selain daripada peraturan, selain daripada apa-apa yang melibatkan tugas kita. Saya kata tak ada. Kemudian saya tanya Abang Bat, kenapa Abang Bat? Ada tak pengetua tanya, cakap apa-apa? Saya kata tak ada cakap apa-apa. Awak pernah dengar tak pasal tempat ni? Saya kata tak pernah dengar lah. Inilah kali pertama sebab kita baru posting kan. Kemudian dia kata, bukan awak je tau tinggal kat sini, bukan budak-budak. Masa tu saya dah mula pelik. Apa maksud dia bukan awak, bukan budak-budak? Saya kata, apa maksud Abang Bat? Tak apa, duduk dulu, dia cakap. Okey. Yelah, kita macam saya cakap, kita muda, kita tak tahu apa-apa lah. Okey, kemudian saya duduk. Saya ingat lagi, masa tu saya masih lagi bertugas dengan Imam Ahmad. Cuma Imam Ahmad ni dia dah bertindak sebagai warden luar lah. Rumah dia pun tak jauh pada situ. Dan saya ingat kemudian budak masuk, apa daftar, tak ada apa sebenarnya. Okey, berterusan, okey, berjalan sehari, 2 hari, 3 hari, okey je. Semua saya. Sampailah ada satu hari ni, masa tu petang. Biasanya kalau budak nak keluar dan sebagainya, dia akan ketuk pintu kita lah. Ketuk pintu kita, dia panggil kita nak keluar outing dan sebagainya lah. Kemudian satu hari ni, pintu saya ketuk. Waktu tu saya seorang je duduk rumah warden. Rumah warden dengan asrama, kalau yang dibuat biasanya selepas tahun 2000, dia biasanya dia bercantum. Dia tak duduk asing. Rumah warden dengan asrama biasanya bercantum selepas tahun 2000 macam tu lah, yang saya tahulah. Kemudian saya dengar pintu diketuk. Kemudian saya tengok masa, saya ingat lagi, biasanya masa ni budak-budak tak akan datang kat kita. Biasanya dia akan duduk dekat bilik prep dan sebagainya lah. Saya rasa mungkin ada emergency, ketuk bertalu-talu, ketuk. Sampailah saya nak dekat, nak buka tombol pintu tu, ketukan tu berhenti dan saya buka, tak ada. Bertalu-talu, ketuk. Saya ingat lagi macam mana bergoyang ke pintu tu. Lillahi ta'ala, pengalaman saya. Saya buka, tak ada. Masa tu saya memang tak fikir lagi pasal benda-benda yang saya kata mistik. Tak fikir lagi tau. Sebab kita, yelah, tak ada alami macam tu kan. Faham. Okay, kemudian saya kata, siapa pula yang main-main ni kan? Kemudian saya jerit. Saya kata, siapa ni? Saya kata, kalau nak jumpa betul-betul, jumpalah. Saya ingat budak. Okay, kemudian tak apalah, saya biarkan. Dan selang satu hari, kalau tak silap, sehari ke 2 hari, kemudian peristiwa yang kedua berlaku. Mulalah ada sedikit penampakan. Okey, masa tu budak-budak baru lepas bersukan, kemudian dia orang mandi, dia nak turun ke surau. Jarak antara asrama dia orang ke surau, saya rasa tak jauh sangat lah, lebih kurang 10 ke 15 meter sebenarnya, dekat je ke depan lah. Tapi biasanya setelah beberapa hari saya tinggal kat situ, budak-budak ni semua akan mengosongkan kamar. Memang semuanya akan turun pergi ke surau lah apabila waktu nak maghrib tu. Saya ingat lagi, lebih kurang pukul 6.30 ke 6.45 macam tu, pelajar dah turun 6.30. Masa tu saya keluar untuk ronda. Di tingkat paling atas, tingkat paling nombor 3, saya nampak ada seorang pelajar berjalan, dia membawa baldi. Saya nampak pelajar tu. Cuma saya tak cam siapa. Memang kita nampak dia jalan. Saya pun jerit sebab rumah warden masa tu tingkat 2. Rumah warden tingkat 2, ada satu lagi tingkat atas. Saya pun jerit. Saya kata, kenapa tak turun lagi tu? Dah dekat pukul 7. Saya kata, kenapa tak turun lagi? Dia tak pandang-pandang saya. Dia terus, kemudian dia masuk bilik ujung. Dalam keadaan L tu ada bilik ujung. Kita terus naik atas. Saya terus naik atas. Bila saya naik atas, tahu apa berlaku?
Baru saya ingat tingkat atas tu tak digunakan. Disebabkan jumlah pelajar yang kurang, saya kata tadi, tak sampai 50 orang, hanya beberapa dom ataupun kamar saja dibuka. Itu pun di aras saya saja. Aras bawah adalah aras untuk bilik prep, bilik study lah. Kemudian ada tandas dan sebagainya. Bilik kamar diorang ni hanya aras tengah, atas memang tutup. Itu pengalaman yang kedua, yang betul-betul saya nampak jelas budak. Dan apabila saya sampai atas, saya ronda, memang tak ada budak masa tu. Memang tak ada. Dan bilik tu adalah gelap. Okey. Dan saya masa tu saya dah mula rasa, dah datang rasa pelik. Saya kata, saya cuba kaitkan peristiwa pertama, ketukan tu, dengan yang kedua, saya mula pelik. Kemudian saya pergi ke sekolah macam biasalah. Dan saya mula nak bertanya. Start hari tu saya mula nak bertanya. Saya tanya kepada Imam Ahmad lah. Saya tanya Imam Ahmad, dan saya ceritakan tentang apa yang berlaku. Imam senyum je. Jawapan Imam yang boleh saya kata lillahi ta'ala lah. Saya ingat sampai sekarang Imam kata apa. Oh, dia nak berkenalan dengan kau. Saya ingat sampai sekarang jawapan dia, nak berkenalan dengan kau. Saya tanya dia, masa tu lah saya bertubi-tubi saya tanya Imam. Saya kata, Imam masih lagi dia main play safe tau. Dia nak jawab, tak nak jawab, nak jawab, tak nak jawab. Akhirnya bila saya tanya bertubi-tubi, saya cakap dengan dia masa tu, kata, Mam, saya ni nak menggantikan Imam. Jadi saya kena tahu apa cerita yang berlaku sekarang ni. Itu yang belum saya kaitkan lagi, yang peristiwa pelajar kena histeria. Banyak lah itu cerita yang seterusnya lah. Imam pun bercerita, dia kata sebenarnya kawasan ni ada makhluk lain yang duduk, selain daripada pelajar-pelajar, selain daripada staf dan sebagainya. Dan kalau ditanya, dia kata, tanyalah pada semua kaki tangan yang bertugas di asrama, semua ada cerita tersendiri. Dia kata kalau nak tahu cerita, tanya pada cleaner. Dia cakap dengan, macam tu lah. Saya tanya apa pengalaman Imam, dia kata saya tak nak cerita. Dia kata awak dah alami, sekarang awak dah rasa, nanti awak akan sentiasa rasa. Dan akhirnya kita dah timbul rasa takut. Sebelum ni saya tak takut tau, dah timbul rasa takut. Tak lama petang tu juga saya jumpa cleaner. Ada 2 orang cleaner akak ni. Salah satu saya tanya dia, Kak, boleh tak cerita dengan saya apa sebenarnya cerita asrama ni? Dia kata, cikgu ada jumpa ke? Saya kata, saya dah jumpa. Saya kata, cikgu jumpa apa? Saya jumpa budak bawa baldi. Oh, itu biasa, dia kata. Demi Allah, tu cerita dia. Kemudian saya tanya dia, akak biasa jumpa? Kadang-kadang akak bersihkan dom bawah pada waktu siang, pelajar tak ada kan, pergi sekolah. Dia kata biasa nampak seorang budak memang bawa baldi jalan atas. Cuma dia main kawasan atas je, dia tak turun kat bawah. Dan kelibat tu memang kita nampak. Biasanya masa saya nampak tu, dia tak pakai baju, cuba pakai macam kain plekat, bawa baldi. Memang kita nampak dia bawa baldi. Lepas tu dia kata, kadang-kadang dia kata awak akan jumpa macam pelajar kita juga. Dia cakap macam tu. Kadang-kadang awak jumpa macam staff juga. Dia kata, dan jangan terkejut kalau awak jumpa macam awak juga. Okay. Tapi Alhamdulillah saya tak jumpa yang macam saya. Alhamdulillah, memang saya tak jumpa yang tu. Okay. Saya tak tahu kenapa pada masa tu saya takut. Tapi saya nak tahu sangat kenapa benda-benda ni banyak dekat situ. Saya tak tahu kenapa. Memang saya suka sangat. Mungkin nak kata sedikit background saya daripada kecil, saya suka bermain silat. Kemudian saya suka tentang senjata-senjata Melayu ni semua. Saya tak katakan itu sebagai punca, tapi mungkin salah satulah sebab kan. Saya bertanya, saya mula rapat dengan orang sekitar lah, orang kampung dan sebagainya. Pada masa tu kita nak tahu apa punca. Kemudian ada salah seorang tu, saya ada kenal seorang nelayan sungai tempatan kat kawasan tu. Itu cerita dia. Keasliannya wallahu alam, saya tak berani nak cakap, tapi daripada cerita dia lah. Dia kata sebelum asrama tu dibuat, itu adalah kawasan perkuburan. Yang dia kata kerajaan ambil alih kawasan tu, ada perkuburan bangsa ni lah, kita tak nak sebut bangsa pula kan. Ambil alih tempat tu dan dibina kat situ. Okey lah, saya kata itu mungkin salah satu sebab. Kemudian saya dapatkan nasihat Imam Ahmad, apa yang perlu saya buat. Dia kata, cuba jangan lagak berani dan cuba jangan lagak terlalu takut. Dan bila saya
sudah boleh menerima keadaan duduk di situ, saya mulalah terima pelbagai lagi gangguan sebenarnya. Pernah ada satu malam saya ke bilik TV. Ni sebenarnya cerita dah ke depan sikit. Masa tu saya dah dapat seorang lagi pembantu warden, ustaz muda, baru posting. Dia ni mengajar di sekolah lain sebenarnya, tapi berdekatan. Tetapi pada masa tu kita nak dapat khidmat dia untuk mengaji. Jadi saya pun invite dia duduk bersama dengan saya lah. Dia pun setuju nak duduk. Saya pun tak cerita apa-apa. Satu malam ni pelajar semua balik wajib. Jadi tinggal saya dengan dia. Saya kesian dengan ustaz ni. Pada masa tu ustaz tu baru posting juga lah. Kita faham lah dari segi kewangan kan. Dia nak balik kampung dia pun jauh. Jadi pada satu malam ni kami nak teman dia tidur. Masa tu saya pun baru posting. Duit pun tak ada nak beli TV dan sebagainya. TV yang ada pun hanya ada satu bilik tayangan lah dekat tingkat bawah. Ada satu bilik TV. Dan malam tu ustaz ni kata, jom. Dia kata, Mat, kita tengok TV. Saya kata okey. Kami pun turun ke bilik TV malam tu. Tapi sebelum tu kita ada dengar macam suara-suara orang berbual tau. Sebenarnya suara-suara orang berbual bercakap ni biasa. Masa kami dekat situ, walaupun orang tak ada. Masa kami turun nak pergi bilik TV tu, ustaz masuk dulu, saya masuk kemudian. Kemudian kami rapat pintu. Bila ustaz tiba-tiba nak on je TV, tiba-tiba pintu tadi boom terbuka. Pintu tu terbuka luas. Tiba-tiba terbuka. Masa tu memang kita orang terkejut lah. Ustaz lah paling terkejut. Sebab dia kali pertama. Dia paling terkejut. Dia kata, apa tu dia kata. Saya kata tak ada apa lah ustaz, angin kot saya kata. Tapi pintu jenis slide kan, tak mungkin lah angin kuat macam mana pun. Faham. Itu pengalaman pertama dia bersama ustaz lah. Dan banyak lagi sebenarnya. Dia yang apa menarik cerita ni, selalu yang kongsi pelajar tau. Kan? Tapi kali ni warden sendiri buka cerita. So sebenarnya aku percaya lagi lah, ada mesti ada benda lain yang abang pernah nampak yang sampai hari ni mungkin menghantui lah sebagai seorang warden, dan mesti menyorokkan cerita daripada pelajar supaya tak nak menakutkan pelajar kan. Ada tak cerita yang menampakkan kelibat dia yang membuatkan abang rasa tempat ni memang keras? Salah satu cerita yang paling hebat pada masa tu adalah warden lama, guru-guru lama, staf lama di situ, dia beritahu dekat situ ada seorang ketua. Benda halus ni, dia ada seorang ketua, diberi nama siap. Ada siap nama, gelaran dia. Okey. Nama dia orang panggil Bopeng. Nama dia Bopeng. Saya tanya macam mana tahu nama dia ni Bopeng, saya tanya pada staf. Dia kata nanti kau akan tahu. Dan saya tahu nama tu, dan bila saya tanya gulam, betul ke nama dia Bopeng? Dan betul nama dia Bopeng. Saya dapat nama tu macam mana? Satu malam tu seorang pelajar Aspuri kena rasuk. Tiba-tiba kena rasuk. Pelajar ni menjerit-jerit dan sebagainya. Dan dia bercakap dalam bahasa logat ada bangsa ni lah, kat Malaysia ni. Dia dalam logat itu. Kemudian tergerak hati saya nak tanya, kau siapa nama? Dia kata, aku ketua kat sini. Dia kata engkau orang baru. Pelajar tu cakap dengan saya, engkau orang baru. Saya kata, memang saya orang baru, memang takut masa tu. Tapi kita cuba layan kan. Saya kata memang orang baru, boleh kau kenal. Kalau kau ketua sini, kau kenalkan nama. Dia kata nama aku Bopeng, aku ketua kat sini. Dia cakap macam tu. Entah macam mana cabul di mulut saya. Saya kata kalau berani tunjuklah muka kau. Kita muda masa tu. Kita muda, kita main sebut Kalau kau berani kau tunjuk muka kau. Dia cakap dengan saya ingat sampai sekarang, satu masa kau akan jumpa aku depan-depan. Okey, fighter ni. Masa tu dia kata okey. Kemudian masa tu pelajar tu pun dah pulih. Sebab apabila berlaku gangguan dalam asrama berdekatan dengan kawasan kampung, kita ada panggil, ada selain daripada Imam Ahmad tadi, ada orang lain lah yang membantu pengamal perubatan juga kawasan tu, dia bantulah. Bila dah okey, satu malam tu saya nak jumpa detik, saya jumpa dia. Saya jumpa juga akhirnya. Satu malam tu saya ingat
Warden Aspuri masa tu ada seorang perempuan. Cikgu ni sebenarnya pun tinggal berapa tahun lagi dia nak pencen. Tapi disebabkan sekolah kecil dengan jumlah guru yang tak ramai, tak ada guru posting baru yang masuk ataupun guru-guru muda yang masuk, jadi bertahanlah cikgu ni. Dan kalau tak silap saya lagi 2-3 tahun nak pencen, dia punya tahap kesihatan tak apa nak elok, tak apa nak baik. Jadi setelah saya tinggal dah 2-3 tahun di situlah, ni cerita dah lama sikit kan. Cikgu ni selalu cuti MC. Cikgu ni memang selalu MC. Jadi saya lah terpaksa cover untuk tengokkan budak-budak perempuan. Maksudnya apabila budak perempuan bising, kita jeritkan daripada bawah je lah. Kita nak pastikan keselamatan budak macam tu je lah. Kemudian saya ingat lagi ada satu malam tu pula bulan terang. Memang terang. Memang kita nampak cerah. Maksudnya kalau setakat pukul 10, pukul 11 tu kita boleh nampak lagi kalau ada orang lalu kawasan blok dan sebagainya. Jadi pada malam tu, masa tu Warden Aspuri tu tak ada. Saya duduk dekat kawasan Aspura kan, rumah Warden. Saya dengar budak perempuan bising. Dia tak nak tidur. Dah pukul 11 lebih tak nak tidur. Saya pun pergi ke blok perempuan masa tu, tapi kita kat bawah je lah. Saya pun marah, saya jerit, saya suruh tidur. Dalam saya marah-marah tu, saya tidur, okey, semua pelajar tutup lampu. Tak macam mana saya ni datang macam berani pula. Saya pun run kawasan tu, bawah tu. Saya pusing. Masa tu guard ada dekat bawah. Antara guard dengan asrama tu agak jauh jugalah. Sebab pintu depan dengan nak jumpa ke asrama tu jauh. Jadi saya pusing. Semasa saya pusing tu, saya tengok dekat atas tingkat 3. Okey, untuk makluman, blok hadapan tu, dinding hadapan pejalan kaki tu, dia ada dinding, kemudian dia ada gerigi besi. Dinding, gerigi besi. Dia macam tu. Kemudian antara gerigi besi tu, saya ingat lagi ada satu kain batik. Budak perempuan sangkut kain batik. Masa tu memang terang, kita boleh nampak. Saya nampak kain batik corak ataupun saya nampak. Dalam saya mata saya tengok tu, saya perasan kain batik tu tadi. Dalam saya tengok, macam saya sekilas pandang tadi, saya nampak macam ada orang tu antara gigi besi tu. Bila saya pandang, saya kata Allah, saya kata. Ini yang saya kata saya nampak, saya yakin itu adalah, saya kata ketua tadi, Bopeng tu tadi. Saya nampak ada seorang lelaki, fizikal dia lelaki tua, berkulit gelap, agak berminyak, mukanya agak cengkung. Di antara gerigi besi tu, rambut dia kembang, di tengah-tengah ni ada uban. Saya ingat lagi mata dia hitam, dan di tengah-tengah dia putih. Dalam keadaan dia duduk macam ni, tangan dia macam ni menghadap saya. Sebab apa? Saya nampak kepala dia rendah, badan dia lebih tinggi daripada kepala. Faham tak? Macam tu. Tapi belakang dia lebih tinggi. Sebab apa? Saya nampak struktur belakang dia tu, tulang belakang tu saya nampak dalam keadaan macam tu. Tengah pandang saya kata Allah. Saya turun mata ke bawah, saya tengok balik, masih ada. Masih ada. Masa tu saya rasa tak tahulah slipper saya ke mana. Memang saya lari. Ni lillahi ta'ala saya cerita. Saya lari sampai ke guard bawah. Saya lari. Tapi saya nampak struktur badan, lengan dia semua, saya nampak memang jelas. Dalam keadaan dia mengintai saya tu. Selepas tu adalah lagi peristiwa-peristiwa lain. Selepas peristiwa tu tadilah. Okey, akhirnya pertama kali juga kan yang aku dengar Warden lagi tinggal slipper. Itulah orang kata kalau buka slipper tu lagi laju. Tapi itulah akhirnya macam yang mana Cikgu Mat kan mula ada mencabar kan, kalau kau berani kau tunjuk muka aku kan. Dia betul lah, kadang orang cakap kalau berani jangan berani sangat kan, kalau takut jangan takut sangat. Itu kunci dia. Jadi bila bercakap yang tu, mungkin benda tu agak mencabar benda tu. Memang dia nak timbulkan diri dia lah ke dunia nyata. Ada soalan?
Tak ada. Aku suruh so far cerita dia detail. Aku faham perjalanan cerita tu lah. Buat cerita sama ni, orang kata macam-macam version kan. Tapi ini bagi aku, first time aku dengar cerita sama dah ada penghulu kat situ. Dah ada kapla. Dan apa yang dilihat oleh Cikgu Mat ni benda baru lah pada aku. Saya pertama kali dengar benda macam ni. Tapi lah benda ni kan jin kan, boleh menyerupai mana-mana benda. Tapi itulah, adakah sampai sekarang mendengar sekolah tu masih dalam keadaan tu ataupun dah dibersihkan dengan pagar-pagar? Sebenarnya ekoran daripada pelajar yang selalu kena histeria, buat ramailah pengamal perubatan yang datang. Memang pihak sekolah sendiri panggil. Dan pada masa itu benda tu sendiri, apabila dia merasuk pelajar tu, dia bercakap kan, dia nak minta macam-macam benda. Saya syokkan sedikit pengajaran dia. Masa tu kita duk terfikir, kenapa perempuan yang selalu kena? Lelaki ada juga tapi jarang. Perempuan yang selalu kena. Dan ini mungkin sedikit pengajaran. Yang paling penting kebersihan lah. Faham. Kami pernah buat cek dekat tandas-tandas perempuan. Kami lihat kadang-kadang apabila dia uzur, darah-darah tu tak dibersihkan dengan baik. Budak-budak kan, kadang-kadang keluarga tak ajar, kadang-kadang kita pun terlepas pandang benda tu tak dibersih dengan baik. Benda tu sampai minta, dia kata sebulan sekali nak akan ada darah-darah dan sebagainya. Sebagai jamuan dia kata dia nak darah. Sebab dia merasuk budak kan, dia kata dia nak darah. Bulan ni dia nak darah. Dia tetapkan berapa hari bulan dia nak. Tapi dah pastilah kita takkan ikut benda tu. Faham. Saya dengar masih ada lagi gangguan, tapi mungkin tak sehebat dululah. Mungkin saya hanya sempat saya sebagai warden kat situ dalam 5 tahun saja. Kemudian saya sambung dalam 2 tahun, 7 tahun, kemudian saya keluar lah. 2 tahun tu saya tak menjadi warden lah, saya jadi guru biasa, kemudian saya keluar. Dan saya dengar masih lagi ada gangguan. Tapi mungkin tak sehebat dululah. Kerana mungkin selepas saya tu, pada masa saya sekalipun, pihak sekolah ambil inisiatif panggil pengamal perubatan lah untuk clearkan kawasan tu. Jika tidak, macam-macam cerita ada. Ni pun ada lagi macam-macam cerita lagi. Saya ambil plot sikit lah, yang seingat saya lah. So masuk je setiap kali dirasuk tu dia akan minta darah lah. Dan kita kebanyakannya itu. Kita maksudnya abang tak providekan apa permintaan dia. Itulah betul lah kan. Ustaz Bro sendiri pernah beritahu kan, apa benda jin minta kita tak perlu dituruti, sebab dia bukan untuk kita menurut perintah kan. Jadi itu pun salah satu cara dia untuk menyesatkan kita sebenarnya kan. So apa pun cerita dia menarik bagi aku. Ya, betul. So pengajaran dia banyak kat sini. Salah satunya tadi berhati-hati bila berkata-kata. Yang keduanya, bila benda ni minta cagaran ataupun cuba berunding dengan meletak akad ataupun perkara macam tadi darah ke apa kan, jangan turutkan. Sebab kita umat Islam dilarang buat benda tu. Dan umpamanya kita kalah, kita buat macam tu. Sebab kita hanya boleh meminta hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi aku pun percaya banyak lagi cerita yang dipendam sebenarnya. Tapi kita faham kan, satu faktor masa, yang kedua ada kerahsiaan yang kita kena jaga. Kan. Okay. So mungkin sampai situ je pada aku kan. Terima kasih kita ucapkan pada Cikgu Mat. Bawah sikit, orang tak dengar. Terima kasih kepada Cikgu Mat kerana sudi berkongsi kan. So, banyak lagi sebenarnya cerita gempak. Tapi insyaAllah nanti mungkin lepas puasa, Pak Raya kan, kita cuba berunding lagi kalau dapat. Macam tu. So selamat Hari Raya nak ucapkan pada Cikgu. Dan minjamkan, bukan minjam, memang tempat aku pun dan selamat Hari Raya pada korang semua. Maaf zahir batin. Dan kalau ada terkurang daripada channel kami minta maaf. Dan kalau ada terkasar bahasa, maafkan kami. Dan kalau ada terbosan, kami insyaAllah buat yang lebih baik. Baik, macam biasa, kalau kau berminat lagi, komen kat bawah. InsyaAllah kita akan cuba lagi Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.